syaitan daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidardillah quluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah baluhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inastadarat kama istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يقلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berusaha Pengerusi Masjid Taman Sri Perdana yang menghormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang menghormati barisan di masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan giliran muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Tulisan Rumi, asalnya tulisan Jambi ya. Diadik tulisan oleh Ustazah Nur Ain Abdi. Surah 59 pada subtopik perbuatan Allah. Maka wajib kita iktikadkan, percaya dalam hati
yakin dalam hati sekalian perbuatan itu Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan, yakni yang menjadikan daripada Adam, yakni tiada, kepada wujud, yakni ada. Padahal tunggal ia, satu, Allah Ta'ala sahaja. Tak campur orang lain, tak ada pertolongan makhluk. Sama ada ia baik atau jahat, benda baik pun Allah Ta'ala yang jadikan, benda jahat pun Allah Ta'ala juga yang jadikan. Contoh baik dan jahat macam mana? Dan makna baik itu iman dan taat. Satu orang yang beriman dan satu orang yang taat, itu Allah yang jadikan. Dan murad yang dikehendaki daripada jahat itu, apa makna jahat? Kufur dan maksiat. Tidak beriman ataupun berbuat dosa, itu juga Allah Ta'ala yang jadikan. Dan sama ada perbuatan itu zahir keluarnya daripada manusia, sama ada pada zahirnya kita nampak manusia yang buat, atau lainnya, atau selain manusia, jin, malaikat. Jin ada yang buat baik, ada yang buat jahat, ada yang kufur, ada yang beriman. Malaikat buat baik semualah. Tapi ada satu malaikat namanya Azazil, ketua malaikat, ada buat baik dan ada buat jahat. Ada pernah dia beriman dan sekarang ini telah kufur, murtad, jadi kafir, lalu digelar sebagai iblis. Dan sama ada perbuatan itu ikhtiyariyun, kemahuan sendiri, sengaja. Contoh, kita pergi berjalan ke masjid, atau iktirari, terpaksa, benda yang kita tak sengaja. Contoh, kelipan mata dan degupan jantung. Bukti tak sengaja, kita pun tak tahu berapa banyak bilangan kelipan mata kita satu hari. Padahal mata kita sendiri. Kita pun tak tahu berapa banyak degupan jantung kita satu hari. Padahal jantung kita sendiri. Itu juga Allah Ta'ala yang jadikan. Bersalahan, yakni tak sama, bertentangan pendapat. Kata Mu'tazilah, Mu'tazilah ini fahaman sesat. Ulama Asy'ariyah mengatakan Mu'tazilah ini tak kafir, tetapi dia ahlul bid'ah. Bid'ah dari segi akidah, tauhid, fahaman, kepercayaan, keyakinan dalam hati. Maknanya keyakinan yang ditanam dalam hati itu tak sama dengan yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Buktinya bersalahan dengan kitab-kitab para ulama, yang mana kitab-kitab para ulama itu susur galurnya sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Buktinya, bukti lagi. Biasalah bukti. Apa buktinya? Apa buktinya? Kan? Apa benda sekarang pun kena ada buktinya kan. Accident pun kena ada bukti. Itu sebab kena ada scan. Mana ada yang murah sekarang ada kan. Bawah 100 ada. Motor pun kena kamera juga, kena beli motor. Pasang kat helmet. Kan. Bahaya juga ya tak? Cuma motor ni tak jarang orang pakai. Pasal apa? Dia salah pun orang lain yang kena. Orang lain yang salah. Kalau buat rekod, motor sentiasa betul walaupun dia yang salah. Yang malas tu. Baik. Kereta tengok siapa salah kan. Ni cerita orang lain yang salah, yang ni cerita yang ni pula yang salah kan. Jadi kalau dia dashcam tak payah cerita, tunjuk je anak ya inspektor sendiri tentukan. Kalau tidak, inspektor cerita daripada pihak A begini, pihak B begini, nak dia kes tu. Dia kena masuk. So pernah accident kan? Pernah. Bawa kereta arwah bapak, pernah bawa kereta sendiri. Pernah juga tapi tak sampai report. Kan? Cerita lukis lah. Macam ni ke? B pula cerita lukis. Macam ni ke?
kan? Baik, sambung sini ya. Jangan jauh sangat dia kan, ujung dah jauh sangat, pangkalnya hilang. Baik. Jadi Mu'tazilah ni sesat. Jadi ni apa bukti tadi? Bukti apa nama ni? Ajaran yang kita pegang Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah bertepatan, sama persis, saling tak tumpah dengan fahaman ajaran tauhid, keyakinan, kepercayaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Buktinya kitab-kitab para ulama. Macam kita sekarang kitab Rumi bandingkan dengan kitab Jawi, kitab Jawi Melayu bandingkan dengan kitab Arab, kitab Melayu Arab bandingkan dengan hadis-hadis, dengan Al-Quran. Maka dapatlah jawapan bahawasanya apa yang kita pelajari, yang kita masukkan dalam hati ini sama persis, saling tak tumpah, tepat, bertepatan dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi berperingkat. Macam belajar akademik, belum belajar ABC dulu. Nanti kan masuk suku kata. Lepas ABC tak boleh terus perkataan, suku kata. Lepas suku kata tu baru perkataan. Lepas perkataan baru dah apa nama ni, ayat pendek. Kan baru buat karangan pendek, baru masuk karangan panjang. Alas sekali buat tesis. Mula-mula latihan ilmiah dulu, lepas tu tesis. Kan? Macam itulah peringkat dia. Baik, sambung. Jadi bersalahan kata Mu'tazilah tak sama dengan kata Mu'tazilah, fahaman Mu'tazilah. Kalau kata Abu Hasan Al-Asy'ari, Mu'tazilah ni tak sesat tapi ahlul bid'ah. Kalau kata Imam Al-Maturidi, kafir murtad fahaman Mu'tazilah. Apa sebabnya? Asy'ariyah tadi kata sebabnya salah satu fahaman Mu'tazilah ni Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk. Maknanya dia masih kata kuasa tu daripada Allah Ta'ala. Tetapi kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kafir murtad. Kenapa? Kuasa Allah sudah berpecah-pecah, sudah terbatal sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat. Setiap sifat Allah itu esa tunggal. Salah satunya sifat kudrat, tak boleh bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Macam mana pula boleh dipinjamkan kepada makhluk? Itu antara dalil kedua-dua fahaman Mu'tazilah. Yang penting Mu'tazilah ni sesat lah. Paling ringan bid'ah, paling berat jatuh murtad, kafir. Apa Mu'tazilah kata? Bahawa hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya yang ikhtiari, yang sengaja ni kita sendiri yang buat, kata fahaman Mu'tazilah. Dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya, Allah pinjamkan kuasanya kepada makhluk. Maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah makhluk tu buat sendiri perkara-perkara yang sengaja ni. Kenapa macam tu? Maka sebab membawa mereka itu akan katanya demikian itu. Kenapa Mu'tazilah cakap macam tu? Sedangkan kita Ahlussunnah kena bilas juga tuan-tuan. Saya bilas balik. Fahaman Ahlussunnah berfahaman Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara, Allah Ta'ala yang gerakkan segala perkara, termasuk yang baik dan yang jahat, yang sengaja atau yang tak sengaja. Pada zahir pandangan mata kasar sahaja, seolah-olah makhluk ini boleh memilih sendiri, boleh bergerak sendiri, buat baik atau buat jahat. Hakikat sebenar Allah dan tentukan hati manusia itu nak beriman atau tidak, nak buat baik atau tidak, dan Allah yang gerakkan anggota badan makhluk itu untuk ke arah kebaikan atau ke arah kejahatan. Baik. Jadi Mu'tazilah cakap Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Kenapa macam tu? Jadi makhluk yang buat sendiri perbuatan yang sengaja. Sebab supaya jangan dinisbahkan, disandarkan kejahatan itu kepada Allah Ta'ala. Niatnya baik. Dia tak nak sandarkan benda jahat ni, kufur dan juga maksiat, kepada Allah. Dia tak sampai hati, tak sanggup. Orang Jawa ngomong orang tega. Tu kan. Tu Jawa tu, bukan Inggeris dekat Jawa. Tapi orang putih pun pandai dekat Jawa kalau belajar kan. Orang tega. Tak sampai hati
nak mengatakan Allah Ta'ala yang menjadikan kejahatan. Niat ni kan baik tu. Dan kerana mengambil dalil mereka itu, ada dalil. Ajaran sesat ni ada dalil. Dalil Quran. Kenapa macam tu, Ustaz? Al-Quran ni kan penyuluh, petunjuk kebenaran. Ya, tapi cara nak nampakkan kebenaran tu kena ikut cara yang betul. Sebab Al-Quran tu bahasa Arab. Satu. Orang Arab sendiri pun, kalau walaupun dia tu orang Arab sendiri memang faham bahasa Arab, tetapi bahasa Al-Quran tu bukan bahasa Arab biasa, bukan bahasa Arab fasal. Min aina jita? Jitu min baiti. Awak dari mana? Saya dari rumah. Manis muka. Apa manis muka? Bukan muka manis. Siapa nama awak? Oh, ingat manis muka dia puji kita, Ustaz. Bukan. Siapa nama awak? Oh, baik. Itu pun kita dah tak ni kan. Orang Arab sendiri nak faham Al-Quran pun wajib rujuk kitab tafsir para ulama. Walaupun bahasa dia sendiri. Apatah lagi kita orang Melayu, bukan bahasa ibunda kita, maka lebih-lebih lagi lah. Pertama kena belajar bahasa Arab. Yang kedua, kalau tak dapat macam saya belajar, tak dapat. Maka rujuklah kitab tafsir. Kitab tafsir pun bahasa Arab. Rujuklah kitab terjemahan tafsir. Baik, sambung. Jadi tak kena caranya dia baca Al-Quran dan dia faham sendiri, maka Mu'tazilah ni berfahaman Allah pinjamkan kuasa dengan dalil Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, Maha Suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih baik daripada segala orang yang menjadikan. Suratul Mu'minun ayat 14. Kalau kita tengok makna dia, tuan-tuan, tak tengok kitab tafsir, kita kata Allah Ta'ala ni yang terbaik yang menjadikan. Maksudnya selain Allah Ta'ala tu ada juga yang menjadikan, cuma tak berapa banyak. Nampak? Kalau kita maknakan macam tu, habislah. Sebab itulah na'udzubillah dari sebab tu Mu'tazilah, kita rujuk kitab tafsir para ulama, maka dia memahami sendiri, digunakan dalil itu untuk mengatakan Allah Ta'ala pinjamkan kuasa pada makhluk, maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan itu, maka makhluk boleh memilih dan makhluk boleh menjadikan sendiri perbuatan yang sengaja. Baik, dia tafsirkan macam mana ayat tu? Maka menunjukkan ayat ini atas berbilang-bilang orang yang menjadikan. Ramai, bukan Allah Ta'ala sahaja. Padahal ni firman Allah ni. Dan atas keadaan Allah Ta'ala itu yang terlebih baik daripada segala yang menjadikan. Cuma Allah yang paling baik lah, the best lah. Maka kita jawab daripada mereka itu dengan bahawa ahsanu itu diambil daripada al-hasanu, dengan makna mengetahui. Dan al-khaliqin diambil daripada al-khalqu, dengan makna takdir. Maka adalah makna ni yang sebenar, Maha Suci Allah Ta'ala, Tuhan yang terlebih mengetahui bagi segala orang yang mengirakan dan mentakdirkan. Maknanya pada zahir saja pandangan mata kasar, seolah-olah makhluk itu ada yang menjadikan. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan segala perkara. Kemudian ditafsirkan juga bahawasanya Allah Ta'ala terlebih mengetahui bagi segala orang yang mengirakan dan mentakdirkan. Baik, maka telah menetapkan, menyabit ni menetapkan, bukan parang sabit tu. Maka telah menetapkan oleh mereka itu, Mu'tazilah ni, ada yang bersekutu bagi Allah Ta'ala pada menjadikan. Selain Allah ada juga yang menjadikan. Maka adalah mereka itu seperti majusi. Maknanya Allah Ta'ala tu pun boleh jadikan, selain Allah pun boleh jadikan. Ataupun begini, Allah buat yang baik, selain Allah tu ada buat yang jahat. Ataupun boleh juga Allah buat yang kita tak sengaja,
kelipan mata depan jantung salah contohnya, dan kita sendiri yang buat yang sengaja. Majusi ini agama sembahan api. Salah satunya percaya ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Sabda Nabi SAW, al-qadariyatu majusu hadhil ummati fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibnu Umar. Artinya lebih kurang bermula Qadariyah. Qadariyah tu nama lain bagi Mu'tazilah. Dia ada banyak nama. Bermula Qadariyah itu majusi umat ini. Yang ini seperti majusi daripada umatku ini. Maka jikalau sakit mereka itu, maka jangan kamu ziarah akan mereka itu. Dan jikalau mati mereka itu, maka jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu. Telah meriwayat akan hadis ini oleh Abu Dawud dan Hakim daripada Ibnu Umar. Apa tanda-tanda Mu'tazilah ni Ustaz? Dia ada pakai something tak? Ada jenis songkok tertentu ke? Ada jubah warna ungu ke? Warna tertentu ke? Tak, dia tak ada, bukan luaran. Yang nak dikira ni dalam hati. Macam mana kita nak tahu Ustaz? Kita tak dapat tahu. Melainkan dia berkata kata. Jadi kita jangan sangka buruk. Tengok lain macam, jubah lain macam, songkok lain macam, serban lain macam. Mu'tazilah ke ni? Jangan. Tak disuruh tuduh-tuduh macam tu. Tak disuruh tuduh macam tu. Selagi tak ada bukti dia berkata-kata atau dia menulis tentang fahaman dia dalam hati itu, kita bersangka baik dia juga ahli sunnah wal jamaah, Syiah Maturidiyah. Baik. Jadi apa nama ni? Apabila dia berkata-kata atau menulis sesuatu, menaik sesuatu dekat media sosial dan sebagainya, maknanya dia menyatakan apa yang dia faham dalam hati, maka tak kala tu pun kita boleh lagi bersangka baik. Mungkin dia tak tahu ataupun kurang pengetahuan ataupun tak sampai maklumat yang sebenar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sangka itu fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, rupanya bukan. Jadi kita boleh bersangka baik dia jahil. Jahil ni bahasa Arab, jahil sedap bunyinya. Jadi kalau bahasa Melayu bunyinya tak sedap, BODOH. Jahil ni macam, jahil pun orang Melayu kan dah rasa dah tahu makna kan. Jadi kita kata kurang lah, kurang pengetahuan atau maklumat tak sampai. Jadi kita boleh lagi sampaikan lah. Sampaikan. Bila dah sampaikan, dia macam tak percaya, kita tunjukkanlah bukti kitab. Seperti mana kita tak percayakan, bukan tak percayakan, mencurigai kebenaran seseorang, dia pun mencurigai juga kita. Jadi kita tunjukkan kitab. Itu sebab saya suruh beli kitab. Beli kitab ni, ada ni gini. Untuk surat sekian. Kan? Kenapa Rumi? Aku tak pandai Jawi, jadi Rumi lah. Contoh kan. Ini kitab dah tunjuk Rumi, dia nak Jawi, tunjuk yang Jawi. Ini kitab Melayu, tunjuk yang Arab pula. Lagi apa? Apa lagi nak kita layankanlah. Sebab kita nak pujuk dia kan, jangan bergaduh. Layankan kan. Nak kitab Arab. Dah kitab Arab kata, ini kitab, aku nak Quran hadis. Tunjukkan dari Quran hadisnya. Kalau sampailah tahap kita kan. Baik. Kalau kita tak sampai tahap, minta maaf lah, aku sampai sini je. Kau tanyalah Suhaidin pun sama tahap. Tanyalah yang lebih lebih pandai, lebih adil. Baik. Jadi bukan suruh gaduh, bukan suruh cari-cari siapa Mu'tazilah, siapa tidak. Andai kata ada yang menyampaikan, kita sampaikanlah, nasihat baliklah. Salah tu, sebut salah tu pun tak tahulah dia terima ke tidak. Ya ke salah? Ya Allah, terima kasih lah, Alhamdulillah Allah Ta'ala temukan kita, ya Allah rezeki. Bertuah macam tu. Bertuah. Alhamdulillah kalau ada macam tu kan. Kena pula yang negur muda,
Ataupun dah tua tapi muka macam muda macam saya ni kan. Muka macam budak je. Masa PKP pakai topeng, dipanggil budak je. Dek. Sikit buka topeng, janggut dah. Dah tua rupanya. Macam budak. Baik, sambung. Sabarlah dalam kita berdakwah ni. Yang nak dengar ada, yang tak nak dengar pun ada. Biasalah. Rasulullah tu bukan kata semua dengar, ada yang tak nak dengar. Bukan setakat tak nak dengar, malah ancam bunuh. Bukan setakat ancam bunuh, pegang, melukakan Rasulullah. Bukan lukakan hati je, lukakan badan. Ancam bunuh, perang, dicederakan Rasulullah. Sampai tahap macam tu. Jadi jadikan idola kita lah. Setakat orang tak terima, dia seorang dia betul, lain semua salah. Biasalah. Biasa, sabar je. Kan saya pernah cerita dekat Bandar Sri Alam, ada seorang jemaah tu. Saya ceritalah dalam kitab Sabil Muhtadin, siapa-siapa ada sembahyang fardu yang pernah ditinggalkan wajib qada. Jadi dia pun nyampaikan, dia sebut sekali kitab. Kawan dia tak nak dengar lawan. Sabarlah bang. Biasalah tu dengar tu lah. Ini biasalah. Sabar je. Yang nak terima ada, yang tak terima pun ada juga. Tak apalah. Yang saya cakap hati tu, dia tolak tu tak berkitab pula. Biasalah. Kita ni punyalah bawa kitab apa ulama. Ulama sebut begini, sebutkan. Jangan dia je. Kan? Sambung je lah, biasa lah. Baik, sambung. Bermula kaul, pendapat yang dipilih bahawasanya mereka itu tiada harus kita kufurkan. Kita kufurkan, tiada harus kita kufurkan. Dan jikalau mereka berkata itu, hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. Kenapa? Kerana mereka itu membenarkan bahawa hamba serta iradatnya dan kudratnya itu makhluk bagi Allah. Dia masih kata makhluk itu hamba itu Allah Ta'ala yang jadikan. Itu hujah Asy'ariyah. Dan sebab menanggung mereka itu atas kata yang demikian itu, kenapa diulang baliklah? Takut jahat dinisbahkan maksiat dan kufur itu kepada perbuatan Allah Ta'ala. Niat dia baik, tapi tak cukup lah. Niat baik saja tak cukup, kena merujuk pada ulama. Kerana dia Tuhan yang amat besar, tiada layak bahawa dibangsakan kepadanya akan yang jahat-jahat. Dan eloklah kita nisbahkan kepada hamba. Biarlah yang jahat tu kita kata hamba yang buat sendiri. Maka hamba itulah yang berkehendak akan dia dan yang menjadikan dia, dan tiada berkehendak akan dia oleh Allah. Allah tak nak. Allah tak nak yang jahat-jahat, yang maksiat, yang dosa. Dia sendiri yang nak. Makhluk tu sendiri yang nak. Dan tiada menjadikan dia akan dia. Allah tak jadikan dia. Makhluk tu sendiri yang jadikan. Kan nampak macam, kalau kita tak belajar mendalam tuan-tuan, nampak macam betul lah cakap. Takkan orang tak nampak ni. Kan kita sebut subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Takkan Allah buat yang jahat-jahat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak ia, yang sebenarnya macam mana Muhammad Abu Sunnah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak ia akan taat daripada orang yang asi, orang yang melakukan maksiat. Dan berkehendak ia akan iman dan kafir. Ini masih lagi huraian Mu'tazilah tadi. Sebenarnya Allah Ta'ala nak orang yang jahat tu buat baik. Sebenarnya Allah Ta'ala nak orang yang kufur tu supaya beriman. Tetapi berbuat mereka itu akan kejahatan. Tapi mereka sendiri yang nak jahat. Mereka sendiri yang berbuat jahat. Maka lari mereka itu daripada jahat. Ini kesimpulannya. Maka lari mereka itu, Mu'tazilah ni, daripada yang jahat. Maknanya niatnya baik, nak mensucikan Allah. Maka jatuh mereka itu di dalam yang terlebih jahat. Tapi akidah mereka tu jatuh kepada yang lebih jahat lagi, iaitu bahawa berlaku di dalam milik Allah atas menyalahi kehendaknya. Ada berlaku dekat dunia ni tak seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala nak buat benda lain, tapi terjadi benda lain. Itu sudah lemah sifat iradat Allah Ta'ala. Itu terlebih jahat lagi.
Niatnya nak mensucikan Allah. Rupa-rupanya telah melemahkan sifat iradat Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala kehendaki tapi tak berlaku, lain pula yang berlaku. Itu makhluk. Kita nak yang ni menang, yang ni pula menang. Contoh contoh isu-isu semasa kan. Jadi itu kehendak manusia. Nak lain dapat lain. Nak kahwin dengan si fulana dapat si fulana. Contoh lagi apa? Macam-macam. Nak kereta sekian dapat kereta sekian. Baik. Itu makhluk. Allah Ta'ala takkan macam tu. Allah Ta'ala nak jadikan lain, lain pula yang jadi. Dan iaitu batil, salah. Fahaman Allah Ta'ala nak jadikan orang tu beriman, tiba-tiba orang tu yang bertukar fikiran nak jadi kafir. Itu fahaman yang salah. Maknanya lemah Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala tu tak tepat. Iradat tu takdir Allah. Kat situ salahnya yang Mu'tazilah tak nampak. Iaitu batil. Kerana sesuatu yang jahat itu, jikalau daripada perbuatan hamba, kalau makhluk sendiri yang buat, yakni jikalau ditilik jatuh perbuatan itu dengan usaha hamba, jika ditilik dengan perbuatan usaha hamba. Adapun jikalau ditilik daripada pihak perbuatan Allah dan kehendaknya, maka sekalian itu baik. Pada zahir pandangan mata kasar, benda jahat kufur itu di sisi makhluk, dia dari segi syariat, dari segi syariat, mensekutukan Allah itu kufur, jahat. Dan di sisi syariat, berbuat jahat itu, contohnya mencuri, itu dosa, benda jahat. Tetapi di sisi Allah, semua perkara adalah baik. Satu peringkat tauhid kita belajar baik dan buruk daripada Allah Ta'ala, Allah yang jadikan rukun iman. Satu peringkat tauhid lagi kita belajar yang buruk itu di sisi manusia, najis, sesuatu yang buruk lah, rendah tarafnya. Kalau kena pada badan wajib bersihkan. Ada pula najis ringan, najis sederhana, najis berat. Itu di sisi syariat, di sisi makhluk. Di sisi Allah Ta'ala, semua perkara yang Allah Ta'ala jadikan itu baik. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya lebih kurang, jangan kamu tanya daripada barang yang dia berbuat, dan segala mereka itu yang ditanyakan segala perbuatan mereka itu. Suratul Anbiya dan ayat 23. Dan lagi firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya lebih kurang, dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan barang yang berbuat oleh kamu. Surah As-Saffat ayat 96. Satu lagi ayat Al-Quran, mungkin pada bab lain, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya lebih kurang, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, ma itu ma nafiyah, tidaklah engkau jadikan hadza ini makhluk, batilan, sia-sia, faqina adzabannar. Subhanaka, maha suci engkau dan berbuat yang sia-sia, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka, kerana ada orang yang berkeyakinan engkau ada buat yang sia-sia. Maknanya tafsir ayat Quran itu, satu peringkat tauhid kita belajar, baik buruk di sisi manusia itu, buruk itu di sisi Allah Ta'ala pun baik juga. Baik. Kata setengah ulama, tiada harus, yakni haram, bahawa dikatakan Allah Ta'ala berkehendak akan kufur, kekufuran dan zalim, kezaliman dan fasik, kefasikan. Dan jika ia berkehendak sekalipun, walaupun memang kita belajar dari segi tauhid, Allah yang jadikan kekufuran, Allah yang jadikan kezaliman, dan Allah yang jadikan kefasikan, tetapi tak bagus ataupun haram kita katakan macam tu, kecuali pada tempat belajar lah, kecuali pada tempat belajar. Seperti tiada harus, ini haram dikatakan Allah Ta'ala menjadikan segala yang luat-luat
dan yang kecil-kecil seperti kera dan babi, melainkan pada tempat mengajar dan belajar. Tapi kalau kita nak bual-bual dengan kawan kita dan kawan kita tu tak tahu, atau keluarga kita tu tak tahu tentang tauhid ni, maka kita jadikan pada masa tu on the spot, jadikan tempat belajar dan mengajar. Tak perlu rasmi lah. Nak berbual dengan kawan, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, tak payah, terus berbual macam biasa je. Tapi kita niat tu belajar dan mengajar. Sebenarnya Allah Ta'ala yang jadikan segala perkara, baik dan buruk. Dan baik dan buruk itu buruk pada sisi manusia, pada syariat. Hakikat sebenar segala yang Allah Ta'ala jadikan, buruk itu pun yang pada sisi manusia semuanya pun baik. Tak kala itu dibenarkan. Dan jikalau ada ia Tuhan yang menjadikan sekaliannya sekalipun, lagi dengan kehendaknya, dengan dalil firman-Nya, dalil lagi, kullum min indillah. Artinya lebih kurang, katakan olehmu ya Muhammad, bermula tiap-tiap daripada kebajikan dan kejahatan itu daripada Allah Ta'ala, takdirnya dan jadinya. Surah An-Nisa ayat 78. Ini semua ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Allah Ta'ala yang jadikan segala perkara yang baik dan yang buruk. Dan ayat yang saya sebutkan satu lagi itu menyatakan juga bahawasanya yang baik dan buruk di sisi manusia itu pun, di sisi syariat itu pun, di sisi Allah Ta'ala baik juga. Dan khilaf pula, tak sama pula, bersalahan, bertentangan pula bagi Jabariyah. Ini Jabariyah pun ajaran sesat juga. Jabariyah ni sepakat, Asy'ariyah dan Maturidiyah kata kafir murtad. Pada kata mereka itu, mereka yakin bahawa hamba itu tergagah ia atas perbuatan mereka itu seperti bulu ayam yang tergantung pada hawa ni angin, dan tiada usaha bagi hamba itu pada af'al sekali-kali. Maka hasilnya fi'il yang disandarkan pada hamba itu zahirnya 3 kaul. Jabariyah ni dia kata manusia ni tergagah, maknanya segala perkara Allah yang tentukan dan Allah yang jadikan. Jadi kalau buat jahat tak berdosa. Sampai tahap buat jahat tak berdosa sebab Allah yang tentukan kita nak buat jahat dan Allah yang gerakkan. Jadi tak dosa lah, boleh je buat. Tak kala itulah Jabariyah ni jadi jatuh murtad kafir. Sebab dia nak melepaskan diri daripada hukum syariat. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid kita pegang dalam hati, bahawasanya segala perkara Allah yang jadikan baik dan buruk. Dari segi syariat pun kita pegang, pada zahir syariat ni kita pegang bahawasanya kalau buat jahat dapat dosa, buat baik dapat pahala. Kalau buat jahat ada hukuman-hukumannya, denda-dendanya. Kita pegang dua-dua, hakikat tauhid dan zahir syariat. Jabariyah ni dia tak nak pegang syariat. Dia nak buat jahat dan tak kena denda, tak kena hukum. Tak kala tu maka jatuh murtad, kafirlah Jabariyah. Bila dia kata segala perkara Allah yang jadikan, Allah yang tentukan, itu betul. Tapi bila dia melanjutkan lagi, dia kata bahawasanya buat jahat tu tak berdosa, buat jahat tu tak kena hukum, tak kena denda, dia sudah menafikan syariat. Tak kala itulah kafirnya, murtadnya Jabariyah. Hati-hati tuan. Baik, jadi 3 perkara dari segi perbuatan hamba. 3 pendapat. Yang pertama, Jabariyah seperti yang telah lalu sebutnya, kira-kira sangat taksir, sangat kurang mereka itu pada perkataan mereka itu, dengan bahawasanya tiada usaha bagi hamba itu pada perbuatannya. Zahir pun tak ada perbuatan, maknanya syariat dibuang langsung terus. Dan yang kedua, Mu'tazilah, maka telah mengiktikad, percaya, yakin oleh mereka itu, maka taksir mereka itu, kurang mereka itu, dengan sekira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu menjadikan dia akan fi'ilnya yang ikhtiari. Mu'tazilah atau Qadariyah tadi kata manusia memilih dan menjadikan perbuatan yang sengaja sendiri, ataupun Allah Ta'ala pinjamkan kuasa. Itu juga fahaman yang sesat. Yang ketiga, Ahlus Sunnah, ini fahaman yang betul. Maka adalah iktikad mereka itu
pertengahan. Kira-kira berkata mereka itu dengan bahawa hamba itu tiada menjadikan ia akan perbuatannya baik dan buruk, tetapi baginya pada fi'il itu usaha dan ikhtiar. Usaha tu perbuatan anggota badan, ikhtiar tu pilihan hati. Pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah kita ni ada usaha sendiri, ada ikhtiar sendiri. Kita pegang hukum syariat. Itu sebab kalau kalau buat jahat ada dendanya, hukumnya. Ini dosa. Kalau buat baik ada ganjarannya, ini pahala contoh. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan, iaitu ahlu sunnah. Nanti bab dosa dan pahala pun ada perbahasan lain lagi. Kerana bahawasanya keluar ia daripada tahi dan darah, iaitu air susu yang khalis, yang bersih, lagi lazat bagi yang meminum akan dia. Diibaratkan seperti air susu. Dia ni antara urat usus najis dan juga usus darah. Ada satu usus untuk susu keluar, manis, lazat, lemak. Jadi ahli sunnah diibaratkan begitu. Jabariyah dan Mu'tazilah diibaratkan darah dan juga najis tadi. Baik. Jadi hati-hati tuan-tuan, ini 3 fahaman. Rasulullah pernah bersabda umat Yahudi pecah 71 kaum golongan. Umat Nasrani atau Kristian pecah 72. Umatku yang mengaku Islam ni pecah 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu, iaitu aku dan sahabat-sahabatku di atasnya. Maka syarat hadis tersebut, aku yang selamat tu ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Panjanglah syarahan dia tu kan. Jadi itu sebab penting kita ulang kaji lagi dan lagi, dan perdalami lagi dan lagi, supaya akidah kita teguh, kita faham dan teguh, dapat menolak fahaman-fahaman yang sesat, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan dengar dengan manfaat untuk tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad